Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ni sama-sama kita dalam buku Ustaz Wan Rosli, buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Okey. At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah. Okey. Ini kitab yang tuan-tuan perlu dapatkan daripada kita. Dan hari ini kita yang ke siri yang ke-29 Siri yang ke-29. Jadi alhamdulillah, sebelum kita start majlis kita ini, sama-samalah kita baca doa, panjatkan kesyukuran dan juga permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman, terutama dalam bidang Al-Quran ini, untuk kita faham kitab yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekali lagi. Hari ini sebagai pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan yang mengikuti pengajian kita, moderator kita tak dapat hadir bersama hari ini. Kerana ada urusan beliau berada di negeri Kedah ataupun Perlis. Jadi alhamdulillah kita teruskan juga pengajian kita pada pagi ini. Seperti biasa, terbahagi kepada 3 pengajian kita. Yang pertama adalah kamus Al-Quran. Sangat penting untuk kita kayakan mufradat, vocabulary bahasa Arab mengenai dengan Al-Quran. Dan bahagian yang keduanya adalah bahagian Ustaz Agung kita, iaitu mengenai dengan kaedah terpilih. Kita dah habis dah. Ustaz Agung ulang sekali lagi untuk orang yang baru mengikuti kita. Kemudian yang ketiga, saya sendirilah mengenai dengan perkataan muradif seerti ataupun perkataan yang berlawanan, okey, di dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan majlis ini. Sebelum kita teruskan majlis ini, serahkan kepada Ustaz Angga. Kita minta izin kepada tuan-tuan perempuan dulu. Hari ini kita memakai pakaian barulah, dengan tradisi yang baru, kopiah baru semua. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Jadi kita serahkan kepada Ustaz Angga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, Isnin pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita seperti biasa. Kita macam mana kita boleh memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab pada Al-Quran ini dengan sangat mudah. InsyaAllah pada pagi hari ini saya seperti biasa mengambil bagian kamus Al-Quran, kamus kata dasar, yang mana pada pagi hari ini kita lanjutkan dari teruskan apa yang telah kita kaji hari Jumaat lepas. Yang mana hari Jumaat lepas kita habiskan pada muka surat ke-148 48. Sekarang kita masuk ke muka surat 149 masih pada huruf Ain, huruf Ain, insya-Allah. Lepas itu nanti pada akhir sesi dengan saya kita akan mencari kata dasar pada ayat surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pada muka surat ke-149. 149 itu ada huruf Ain, huruf Dal, huruf Waw.
Huruf ain, huruf dal, huruf waw. Okey, jadi ada fiilnya adalah ada ya'du. Ada ya'du. Ada huruf alif di belakang. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh tengok alif di belakang itu sebenarnya huruf aslinya adalah huruf waw di atas. Maka dari huruf waw ini dia boleh berubah menjadi huruf alif pada fiil madhi. Ini adalah ada ya'du. Ada ya'du ini wazannya apa? Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Boleh tuan-tuan rujuk pada muka surat 14. Karena ini adalah fi'il. Fi'il itu semua wazan ada pada muka surat 14. Ada ya'du bermakna melampaui atau berlebihan. Lepas tu ada kata-kata ada. Ada. Ini adalah wazannya apa? Ada. Ini adalah wazan dengan tambahan satu huruf. Ada. Fa'ala yufa'ilu. Ini dia. Dia fiilnya adalah ada. Bermakna memusuhi. Lepas tu ada kata-kata i'tada. I'tada bermakna tambahan lagi hurufnya. Yang tadi ada, sekarang i'tada, ada tambahan dua huruf. Ada huruf alif tambahan dan huruf ta. I'tada wazan yang digunakan apa? Pada muka surah 14 i'tada, ifta'ala. Ada huruf alif ditambah, ada huruf ta di tengahnya. Apa yang menggunakan huruf alif di depan dan huruf ta di tengah? Wazannya adalah ifta'ala yafta'ilu. Okey. I'tada apa mudhari'? I'tada ya'tadu. I'tada okey. I'tada ya'tadi. Iya, i'tada ya'tadi. Baik. Nanti kita tengok apa namanya wazannya nanti pada muka surah 14. Lepas tu ada fi'il lagi ta'adda. Ta'adda ini berarti dia menggunakan wazan tafa'ala. Ta'adda. Banyak ini menggunakan fi'il. Lepas tu ta'adda ini apa maknanya? Melampaui. Lepas tu ada kata-kata aduun. Jamaknya a'daun bermakna musuh. Ini kata adun ini banyak kita akan jumpai di dalam Al-Quran. Lepas tu ada kata-kata udwanun bermakna permusuhan. Lepas tu ada kata-kata udwatun bermakna bahagian lembah. Okey, misalnya dalam Al-Quran banyak akan kita jumpai kata-kata misalnya dengan ayat innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Mu'tadin ini diambil dari kata-kata i'tada. I'tada nanti isim fa'ilnya adalah mu'tadi. Maka mu'tadin ini bermakna orang yang melampaui batas. Okey. Lepas tu misalnya dalam surah Al-Baqarah kita jumpai juga misalnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dia menggunakan kata-kata adu. Okey, bermakna musuh. Maka kita kamu di antara kamu satu sama lain nanti akan menjadi musuh. Nah, itu di dalam surah Al-Baqarah. Baik tuan-tuan perempuan, kita teruskan pada huruf ain, za dan ba. Di bawahnya ada kod 4 ba, huruf ain, huruf za, huruf ba. Apa fi'il yang digunakan adalah azzaba. Azzaba, fa'ala, wazan mudhari'nya adalah yufa'ilu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok di muka surah 14, wazan yang menggunakan azzaba itu masuk kepada wazan fa'ala. Fa'ala ini dia mudhari'nya adalah yufa'ilu. Kalau azzaba mudhari'nya adalah yu'azzibu. Okey, bermakna mengazab atau menyiksa. Lepas tu ada kata-kata azabun. Ini bentuk kata terbitan dia, kata isim dia azabun bermakna azab lah. Ini dah menjadi bahasa kita, bahasa Melayu. Lepas tu ada kata-kata azbun. Azbun ini air tawar maknanya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah juga kita akan jumpai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim
walahum azabun azim. Itu dia. Misalnya dalam surah ujung Al-Baqarah juga kita akan jumpai lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kata-kata wa yu'adzibu. Azibu itu diambil dari kata-kata mudhari'nya dari fi'il azaba. Azaba yu'adzibu. Yu'adzibu man yasha. Itu dalam surah Al-Baqarah juga. Jadi banyak akan nampak kita jumpai nanti dalam Al-Quran yang mana kata-kata ain, za dan ba ini saya rasa tuan-tuan puan-puan sudah faham lah. Kata-kata azab ini sebab kenapa? Karena memang bahasa dengan huruf ain, za dan ba ini, azab ini memang sudah menjadi bahasa keseharian kita. Diazab, diseksa. Dah biasa dah kita dengar. Jadi kita tidak akan berlama-lama pada huruf ain, za dan ba. Sekarang kita masuk pada muka surat 149 masih pada bagian bawah, kanan paling bawah. Ada kata-kata dengan huruf ain, huruf ra, huruf dha. Ya, huruf ain, huruf ra, huruf dha. Apa fiilnya? Fiilnya adalah aradha ya'ridu. Berarti wazan yang digunakan oleh fiil ini adalah fa'ala yaf'ilu. Dia banyak memang, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ulu. Sekarang dia menggunakan wazan fa'ala yaf'ilu. Berarti mudhari'nya ain fi'ilnya baris bawah. Arada ya'ridu ini bermakna mempamerkan, ya, mempamer, melihatkan, tawarkan. Itu, tawarkan. Lepas tu ada lagi fiilnya dengan tambahan satu huruf a'radha. A'radha ini bermakna dia menggunakan wazan af'ala. A'radha af'ala sama. Kalau af'ala berarti fiil mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Boleh tuan-tuan tulis di sampingnya. Di sini memang tidak disenaraikan oleh Dr. Wan Rusli untuk fi'il mudhari'nya karena memang tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat ke-14. Jadi a'radha ini mudhari'nya adalah yu'ridu. Apa maknanya? Berpaling, ya, berpaling. Lepas tu ada kata-kata arradha. Ini fi'il juga arradha. Tengah-tengah ada syabdu, berarti wazan yang digunakan adalah fa'ala. Kalau wazannya fa'ala madhi, maka mudhari'nya adalah yufa'ilu. Maka arradha mudhari'nya adalah yu'arridu. Arradha bermakna cakap secara kiasan. Cakap secara kiasan. Okey. Lepas tu ada kata-kata isim yang digunakan adalah aradun, harta benda. Ardun sukun ra-nya bermakna lain lagi, ukuran lebar, ya. Lepas tu ada kata-kata aridun bermakna yang lebar. Ini adalah isim sifatnya. Lepas tu ada kata-kata urdatun bermakna halangan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah juga kita akan jumpai kata-kata ini, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Wa 'allama adamal asma'a kullaha, ya, thumma 'aradahum. Aradahum ini dia merupakan gabungan daripada kata-kata arada ditambah dhamir hum di belakang, maka menjadi summa aradahum. Itu dia. Apa maknanya summa aradahum? Kemudian Allah memperlihatkan atau mempamerkan benda-benda itu kepada mereka, kepada malaikat. Okey. Lepas tu tuan-tuan boleh nanti akan jumpai banyak kata-kata dengan menggunakan kata-kata aradha ini, huruf ain, huruf ra, huruf dha. Kata-kata yang paling banyak akan kita jumpai ini adalah misalnya dari isim fa'il. Isim fa'ilnya, maka kata-katanya banyak digunakan adalah dalam Al-Quran itu kata-kata mu'ridin, ya, kata-kata mu'ridun atau mu'ridin. Itu adalah isim fa'ilnya daripada kata-kata a'radha, ya, a'radha.
orang yang berpaling maknanya. Nanti akan kita banyak jumpai kata-kata dengan menggunakan kata-kata mu'ridin. Okay. Baik tuan-tuan puan-puan, kita teruskan pada muka surat 150 dengan huruf ain, huruf ra, huruf fa. Ini merupakan kata terakhir kita ya. Kata terakhir kita tak banyak-banyak senaraikan. Karena memang kalau banyak nanti susah untuk dihafaz. Karena yang bagus itu adalah kita belajar hari ini, apa yang kita belajar terus kita hafal, langsung kita praktiskan. Lepas tu pada muka surat ke 150, tuan-tuan puan-puan, ada huruf ain, huruf ra, huruf fa. 3 huruf ini fiilnya apa yang digunakan? Arafa ya'rifu. Berarti wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Bermakna tahu, ya, kenal, tahu. Lepas tu ada kata-kata arrafa. Arrafa wazannya adalah fa'ala. Fa'ala mudhari'nya yuf'ilu, maka arrafa mudhari'nya yu'arrifu. Bermakna memaklumkan. Memaklumkan ini memberitahu, memberitahu. Lepas tu ada kata-kata i'tarafa. I'tarafa ya'tarifu. Bermakna akui, mengakui. Lepas tu ada kata-kata lagi ta'arafa. Ta'arafa bermakna dia menggunakan wazan tafa'ala. Tafa'ala berarti mudhari'nya adalah yatafa'alu. Ya'tarafa ya'tarafu. Ta'arafa yata'arafu. Ya, kita di kata-kata ta'arafa. Ta'aruf ini, ta'aruf ini adalah kata terbitannya ta'aruf ya. Ta'aruf ini dah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita, bermakna berkenalan ya, saling mengenal. Itu merupakan salah satu kaedah wazan tafa'ala, bermakna itu saling, bermakna saling. Ya, bermakna saling. Okey, ta'arafa bermakna saling kenal mengenal, saling tahu, berkenalanlah. Lepas tu ada isimnya urfun, perbuatan baik. Lepas tu ada kata-kata ma'ruf. Kata-kata ma'ruf ini isim bermakna kebaikan. Lepas tu ada kata-kata arafat. Arafat sini bermakna padang Arafah. Lepas tu ada kata-kata a'rafun. A'raf ini bermakna tempat tinggi antara syurga dan neraka. Misalnya di dalam surah Luqman misalnya. Dalam surah Luqman kita boleh jumpai dengan kata-kata ma'ruf. Misalnya kata-kata ma'ruf kita ambil dalam surah Luqman. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Itu dia kata-katanya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini diambil dari kata-kata ma'ruf. Berarti huruf asli dia adalah huruf ain, huruf ra, huruf fa. Lepas tu misalnya di juzuk 30 kita boleh jumpa juga di dalam ayat misalnya ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim. Ta'rifu diambil dari kata apa? Dia merupakan fi'il mudhari' daripada arifu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Okey. Kenapa dari ya boleh berubah menjadi ta? Itu sudah diterangkan oleh Ustaz Agung dalam kaedah terpilihnya di fi'il mudhari'. Okey, misalnya dengan kata-kata ta'aruf misalnya. Dengan kata-kata ta'arafa ada juga dalam Al-Quran akan kita jumpai misalnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata-kata lita'arafu ini diambil dari kata-kata ta'araf. Ta'arafa bermakna saling mengenal. Okey, tuan-tuan puan-puan, dari kamus kata dasar, boleh tuan-tuan puan-puan buat sendiri apa macam yang saya buat misalnya. Tuan-tuan boleh teruskan jikalau ada masa luang. Karena memang setiap hari kita tak banyak senaraikan kamus kata dasar ini. Sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan yang sedikit-sedikit itu boleh membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan teruskan ya, mencari kata dasar di dalam surah Yasin.
Yang mana pada pagi hari ini kita berada ya pada ayat lanjutan yang semalam, qalu ma antum illa basyarum misluna. Ya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Okey. Ayat yang semalam kita dah cari kata dasarnya adalah fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat setelahnya adalah qalu ma antum illa basyarum misluna. Okey. Tuan-tuan puan-puan, yang pertama kita cari kata-kata qalu. Ini ada kata-kata qalu. Okey. Qalu. Ini dia. Qalu. Okay. Tuan-tuan puan-puan, kaedah paling senang kalau ada tuan-tuan mendapati kata ya, kata ini kan kata dengan berapa huruf? Ada 1 2 3 4 5 huruf. 5 huruf. Ada huruf qaf, huruf alif, huruf lam, huruf waw, huruf alif. Huruf alif terakhir. Jadi tuan-tuan puan-puan, sukun, waw dan alif itu sukun. Maka waw dan alif yang sukun itu adalah huruf tambahan dia. Itu kaedah paling senang. Misal pada surah Al-Baqarah misalnya ya, kita jumpai ayat fa illam taf'alu. Ada kata-kata taf'alu misalnya. Fa illam taf'alu. Ini. Taf'alu. Dia menggunakan waw sukun, alif belakangnya. Ada waw sukun, ada alif di belakang. Maka waw dan alif sukun di belakang ini adalah huruf tambahan dia. Okey, itu kaedah paling senang untuk mencari huruf dasar pada kata-kata yang menggunakan huruf waw dan alif sukun di belakang. Ya. Kenapa? Karena waw dan alif itu, alif di belakang itu, dia merupakan tanda bahawa yang melakukan perbuatan itu banyak orang. Sama dengan waw nun di belakang, begitu juga dengan waw alif di belakang. Maka kalau kita hapuskan waw dan alif di belakang ini, maka tinggal huruf qaf, huruf alif dan huruf lam. Inilah 3 huruf dasar kita pada pagi ini. Qala. Cuman permasalahannya di kata-kata qala ini, sebagaimana yang telah kita uraikan sebelum-sebelumnya, kita sudah mencari kata-kata qala ini sudah pernah, tetapi saya ulangi lagi bahawa jika ada huruf ilat alif di tengah, ini kan huruf ilat ini, qala, ada huruf alif di tengah, maka huruf alif ini sebenarnya bukan huruf dasar dia. Kenapa? Karena huruf alif tak masuk kepada huruf ilat, ya, pada huruf ilat yang asli. Sebenarnya huruf alif itu dia merupakan bentuk perubahan daripada huruf waw, kalau tak huruf iya. Maka antara dua, kalau tak huruf waw di tengah ini, maka huruf iya. Boleh kita tengok pada huruf qaf, ya. Pada muka surat 170 kita tengok huruf qaf, ya. 170. Boleh. Yang tuan-tuan puan-puan punya buku, yang punya buku. Okey, kita tengok di muka surat 170. Kita try dulu pada huruf qa, waw dan alif misalnya. Qaf, waw, alif. Qaf, waw, lam. Qaf, waw dan lam. Okey. Ini dia. Ada huruf qaf, huruf waw dan huruf lam. Jadi dari huruf qaf, waw dan lam ini dia berubah fiilnya menjadi qala. Inilah yang kita cari ini. Jadi dapat kita pahami bahawa huruf alif ini, huruf alif di tengah ini dia bukan huruf asli dia. Sebenarnya huruf asli dia adalah huruf waw. Maka dari kata-kata qala ini bermakna huruf aslinya adalah huruf qaf, huruf waw, huruf lam. Apa makna qala? Berkata. Lalu kemudian apa huruf waw dan alif di belakang ini? Tadi kita telah huraikan, kita telah terangkan bahawa huruf waw dan alif ini dia menunjukkan
pelaku dia, fa'il dia. Dalam kaedah terpilih Ustaz Agung, dia nanti ada terangkan tentang fa'il, ya, tentang pelaku. Jadi waw alif ini bermakna pelakunya ramai, lebih daripada 2 orang. Okey. Dalam bahasa Arab itu bermakna jamak, ya. Qalu. Kalau qala bermakna berkata, qalu mereka berkata. Okey. Qalu mereka berkata. Kalau ada tuan-tuan puan-puan dengar kata-kata qala, qalu bermakna berkata. Tengoklah kalau dia ada waw alif belakang bermakna yang berkata ramai. Okey. Mereka berkata. Lepas tu ada huruf ma. Huruf ma tidak ada dalam kata dasar kita karena ma ini adalah huruf. Ada 2 saja, huruf mim, huruf alif. Tak masuk huruf yang mempunyai kata dasar. Antum. Antum ini huruf kata domir, isim domir. Antum, ana, saya, anta, kamu, antum, kamu semua. Okey? Antum kita tak perlu cari karena memang tak ada kata dasarnya. Ma adalah huruf. Ma ini banyak juga maknanya. Jadi kalau ma di sini dalam ayat ini adalah dia ma yang menidakkan, ya, tidak, bukan. Okey. Qalu ma antum, tidak, atau bukan. Ma ini ma yang menafi, manafi dia. Okey. Antum, kamu semua. Ini dia mempunyai kaitan yang sangat kuat. Ya, memang ini adalah penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini adalah penjelasan dari ayat sebelumnya. Qalu ma antum. Okey, antum kamu semua. Illa. Apa makna illa? Illa ini kecuali, juga tak ada. Kecuali. Ini tak ada dalam apa namanya? Dalam kata dasar kita. Itu. Illa asyhadu alla ilaha illallah. Itu dia, illa. Asyhadu alla ilaha illallah. Illa ini merupakan kata yang selalu kita dengar kalau kita membaca Al-Quran atau membaca hadis atau kesadaran kita mendengar bahasa Arab lah. Illa ini dah masyhur sangat, kecuali. Basyarun. Ini dia, ada huruf ba, ada huruf shin dan ada huruf ra. Ya. Basyarun. Ini. Dah 3 huruf, ada huruf ba, huruf sya, huruf ra. Okey, kalau dia dah 3 huruf, maka terus kita tengok ke huruf ba, ya, kita tengok ke huruf ba. Di huruf ba, sya dan ra. Ya, boleh tuan-tuan puan-puan tengok pada muka surat ke-74 75. Ini dia, ada 3 kita, ya. Ada 3 huruf ni. Nampak, ya? Basyara. Ada huruf ba, huruf sya, huruf ra. Kita tengok senarai kata-kata di atas dia. Ini dia. Kita tengok kata-kata basyarun, ada tak? Basyarun. Ini dia. Basyarun. Apa makna basyarun? Manusia. Basyarun. Okey, terus kita terjemahkan basyarun, manusia. Okey. Misluna. 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 Misluna ini ada berapa huruf? Ada huruf mim, huruf sa, huruf lam, huruf nun. Ada na panjang ke belakang. Kalau ada na panjang ke belakang, itu bermakna na ini adalah na dhamir, ya. Na yang menunjukkan isim dhamir. Jadi kita pisahkan. Jadi kalau kita pisahkan, tinggallah dia macam ni. Mislu tambah na belakang, maka menjadi misluna. Yang kita cari adalah ini. Apa maknanya ini? Karena ini sudah 3 huruf mislu ini. Ada huruf mim, huruf sa dan huruf lam. Okey. Kita tengoklah pada huruf mim, sa dan juga lam, apa makna yang sebenarnya yang terkandung dalam kata mislu ini. Baik, tuan-tuan puan-puan, boleh yang mempunyai buku tengok pada huruf mim, ya. Sama-sama mencari kita
huruf mim, huruf sa, huruf lam. Saya jumpa ini dia pada muka surat ke 183. Ni ada kata-kata huruf mim, huruf sa, huruf lam. Ini dia. Kata pertamanya dah dapat terus. Mislun. Mislun ya. Jamaknya amsal. Apa makna mislun? Seumpamaan, seperti. Misal lah. Misal. Ini dah selalulah kata-kata ini kita gunakan di dalam keseharian. Okey. Misluna, mislun bermakna misal, seperti. Seperti. Na, kami, seperti kami. Karena na ini adalah dhamir yang menunjukkan kami. Okey, kita pahami ayat dia dengan terjemahan apa yang kita telah senaraikan. Qalu, mereka berkata, ma antum, tidaklah kamu semua. Kamu semua bukan, tidak. Illa basyarum misluna. Bukan apa? Bukan penyampai. Bukan penyampai yang telah ayat sebelumnya terangkan. Ayat sebelumnya terangkan bahawa fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian kami kuatkan dengan tiga orang. Faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka berkata, mereka siapa yang tiga orang itu berkata, sesungguhnya kami adalah penyampai, pembawa risalah untuk kamu semua. Maka mereka berkata macam ni. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna, tidaklah kamu semua itu illa basyarum misluna, terkecuali basyarum misluna, terkecuali manusia juga macam kami semua. Bermakna mereka ingkar dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka, apa yang telah dinasihatkan kepada mereka. Qalu, mereka berkata, ma antum, tidaklah kamu semua. Siapa yang kamu semua itu? Yang tiga orang itu. Ma antum illa basyarum misluna, terkecuali manusia juga, sama seperti kami. Macam itulah tuan-tuan puan-puan, ayat kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah apa yang telah kita senaraikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tuan-tuan boleh juga lanjutkan apa ayat-ayat setelah ini. Tuan-tuan cari kata dasarnya, mengikuti kaedah-kaedah yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Ada kaedah terpilih situ. Jadi bagian saya ini adalah bagian praktisnya, bagian praktis pada ayat Al-Quran. Okey, tuan-tuan puan-puan, dapat kita pahami bahawa memang apa yang ada di dalam kata-kata ayat Al-Quran ini yang mempunyai kata dasar semuanya sudah disenaraikan dalam buku ini. Jadi memang buku ini sangat bagus. Tuan-tuan puan-puan yang sudah punya, alhamdulillah. Yang belum punya dan nak pesan, boleh tuan-tuan puan-puan hubungi kontak yang ada pada Facebook kita. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu sedikit penerangan daripada surah Yasin dan juga daripada kamus Al-Quran. Tanpa melengahkan masa, kita terus pergi ke bahagian yang kedua, iaitu mengenai teknik yang terpilih, kaedah terpilih dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua sudah sampai pada kaedah terpilih 8. Jadi sebelum ni kita dah belajar mengenai kata dasar, lepas tu huruf illah yang mengacau atau yang membuat kita tersasar dalam mencari kata dasar. Lepas tu kita pun dah belajar
fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Yang mana fi'il madi ni menyatakan masa lampau, fi'il mudhari' menyatakan kata kerja semasa, dan dia selalunya berawalan hamzah, nun, ya dan ta. Lepas tu fi'il amar yang menyatakan kata kerja perintah. Kita dah belajar tu semua. Jadi pada kaedah terpilih 8 ni, kita masih berkenaan dengan kata kerja, tapi ada tambahan dia sedikit. Perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Bahasa kita ni, bahasa Melayu, kalau kita cakap kata kerja memukul, menulis, mendengar dan lain-lain tu, dia hanya kata kerja saja. Dia belum sebutkan lagi pelaku dia atau siapa yang berbuat. Contoh mendengar, dia tak buat lagi siapa yang mendengar, kecuali dia bubuhkan sana tu Ali mendengar. Tu baru Ali dia pelaku dia. Nampak? Baru sebabkan dibubuhkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab setiap kata kerja tu dia memang sudah mempunyai pelaku dia sekali. Jadi setiap kata kerja dalam bahasa Arab tu dah berpunya dia, dah ada pelaku dia. Okey. Kita sebab tu dalam kitab Dr. Wadusli muka surat 26 kaedah terpilih nombor 8, iaitu pada paragraf kedua jelaskan berbeza dengan bahasa kita, kata kerja bahasa Arab semuanya daripada asal sudah mempunyai fa'ilnya. Jadi pelaku dalam bahasa Arab atau pelaku perbuatan itu atau yang berbuat dinamai fa'il, atau tulisan Arab dia adalah fa'ilun. Jadi fa'ilun. Jadi dalam bahasa Arab setiap kata kerja tu dia sudah mempunyai fa'il, sudah ada pelaku dia sekali. Jom kita tengok surah Al-Fatihah kita yang selalu kita baca. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata kerja, kalau kita tengoklah dia diawali oleh nun. Kalau fi'il mudhari' kan kita cakap semalam dia selalunya diawali hamzah, nun, ya, ta. Atau kita singkat jadi Anita. Atau ana itu. Okey. Jadi sekarang ni fi'il mudhari' ini diawali oleh nun. Ni diawali oleh nun. Diawali oleh nun. Ni fi'il mudhari'. Diawali. Itu yang nun tu penanda dia fi'il mudhari'. Di sini ni dia bermaknakan sini menyembah, sini meminta pertolongan. Tapi dia dah ada dah ada pelaku dia sekali. Sini maknanya tak hanya menyembah saja. Menyembah. Di sini maknanya tak hanya menyembah, tapi ada fa'il dia, ada pelaku dia. Siapa? Kami. Kami. Sini pun juga. Sini tak hanya makna dia meminta pertolongan. Minta pertolongan. Tapi juga ada makna kami. Ada kami dia. Kami meminta pertolongan. Kami menyembah. Jadi makna dia tak hanya menyembah, meminta pertolongan, tak. Ada pelaku dia sekali. Ada kata nama sebagai pelaku dia sekali. Jadi kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna dia iyyaka tu makna dia hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa tu maknanya dan, iyyaka hanya kepada kamu, nasta'inu kami meminta pertolongan. Jadi kalau terjumpalah tuan-tuan dan puan-puan nun di awalan kata kerja, selalunya itu fi'il mudhari' dan dia bermaknakan kami, pelaku dia kami. Kalau nun Okey. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi mengenai ini
Nanti ada di, sebab kaedah terpilih 8, ke-9, ke-10, 3 kaedah tu masih berkenaan dengan pelaku atau fa'il. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Nanti kita akan step by step, kita akan bersama-samalah memahami fa'il ni atau kata nama pelaku ni. Okey. Selepas tu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ihdi. Ini fi'il mudhari', ihdi. Ihdina. Ihdi. Pelaku dia bukan yang na ni ni ihdi. Ini kata kerja dia. Ihdi ni kata kerja apa? Kalau kita lah selalu membaca terjemahan Al-Fatihah, ihdi maknanya tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Itu kata amaran. Ini kata amaran atau fi'il amar. Fi'il amar. Fi'lul amri. Ini fi'il amar. Kata kerja amaran. Kata kerja suruhan, bukan amaran, kata kerja suruhan. Fi'lul amri. Ihdi. Makna dia tunjukkanlah. Tapi makna dia bukan hanya sekedar tunjukkanlah. Ada pelaku dia. Apa pelaku dia? Engkau tunjukkanlah. Engkau. Jadi di sini ni makna dia bukan hanya tunjukkanlah. Tapi ada engkau. Kita meminta sama Allah. Ya Allah, tadi kan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka tunjukkanlah. Engkau tunjukkanlah. Maka engkau tunjukkanlah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka engkau tunjukkanlah kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Jadi engkau tunjukkanlah ya Allah, jalan yang lurus. Jadi makna dia bukan tunjukkanlah saja sebenarnya. Hakikat dia makna dia ada pelaku dia, engkau. Jadi kita minta Allah itulah, engkau ya Allah tunjukkanlah. Jadi engkau tu sebagai pelaku dia. Jadi ini kata ganti nama sebagai pelaku dia. Ini pun juga kami. Okey. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Kita ambil an'amta. An'amta. Ini kata kerja dia. Maknanya siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat, jalan yang engkau an'amta. Apa makna an'amta? An'amta ni kalau tuan-tuan dan puan-puan cari, kita cari kata dasar dia. Yang kata dasar dia ni an'am. Ni ta ni kalau terjumpa ta ni bukan termasuk fi'il Ini bukan termasuk fi'il. An'am. An'am ni apa kata dasar dia? Kalau kita nak cari makna, kita kena tahu kata dasar. Kata dasar dia, ini apa wazan dia? Kita ambil dulu. An'am. Ini fi'il madi ni. Berarti cari dia berarti ikutkan wazan af'ala. Af'ala. Kita kalau nak cari kata dasar, kita kena berusaha untuk mencari wazan dia atau pola dia. Dan kita sekarang dah jumpa wazan dia. Kita cari mana yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Yang sejajar dia adalah nun, ain dan mim. Cari nun, ain dan mim. Cari nun, ain dan mim. Nun, ain dan mim. Saya pun tak cari lagi. Okey, nun, ain dan mim. Ni terjumpa. An'ama. Makna dia apa? Memberi nikmat. Memberi nikmat. Makna dia memberi nikmat. Memberi nikmat. Makna dia. Okey? Nampak? Memberi nikmat. Berikan nikmat atau memberi nikmat. Jadi makna dia sini memberi nikmat. Siapa pelaku dia? Makna fa'il dia? Fa'il dia adalah di sini
Yang ta ni sebagai fa'il. Ta ni makna dia apa? Engkau. Engkau. Jadi engkau ni sebagai fa'il. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kepada mereka yang berjalan di jalan itulah. Engkau. Jadi engkau tu sebagai fa'il atau pelaku dia. Jadi kalau kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan semua kata kerja sama ada fi'il mudhari', ada fa'il dia, ada pelaku dia. Macam tu juga fi'il amar atau kata suruhan, ada fa'il dia. Macam tu juga fi'il madi, kata kerja masa lampau, ada fa'il dia. Cuma ada perbezaan antara setiap fa'il ni. Apa perbezaan dia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, di fi'il mudhari', kami ni ada tak mana yang perkataan yang menandakan kami? Ada tak di sini? Ini fi'il ni. Ini fi'il ni. Ini fi'il semua ni. Tak ada tak ada sini perkataan yang mengatakan kami, yang menandakan kami sini. Tak ada kami dia. Yang nun ni Ustaz, kami ni. Bukan. Nun tu bukan bermaknakan kami. Nun tu adalah tanda bahawasanya itu fi'il mudhari'. Tanda saja. Itu bukan bermaknakan kami. Tak ada sini perkataan yang menandakan makna kami, yang bermaknakan kami. Tak ada. Kalau fi'il madi ni yang fi'il mudhari' yang tadi ni kita bahas ni. Sini pun tak ada juga. Dia ni makna tunjukkanlah. Tak ada langsung perkataan yang bermaknakan engkau. Tapi kalau sini, ini dia ta ni. Ta ni sebagai fa'il dia. Ta ni nampak engkau dia. Pelaku dia nampak. Jadi dalam bahasa Arab, ada pelaku tu yang nampak dan ada pelaku yang tak tampak. Kalau dalam istilah Dr. Warusli tulis ini, ada pelaku tu yang fa'il yang tersembunyi. Ada fa'il tersembunyi, ada fa'il yang tak tersembunyi, yang nampak. Kalau tersembunyi, nama dia dalam bahasa Arab dinamai mustatirun. Mustatirun. Kalau yang nampak nama dia barizun. Barizun atau zahir. Atau zahirun boleh juga. Zahir atau bariz. Zahirun. Ni tak nampak ni. Tersembunyi. Sini nampak. Sini nampak. Zahir dengan mustatir. Okey. Lepas tu dan tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita analisa lagi bahwasanya fa'il dia terletak selepas fi'il. Fa'il terletak selepas kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Arab tu kata kerja dulu baru pelaku. Berbeza dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita pelaku dulu baru kata kerja. Saya berlari, saya makan, saya minum. Saya dulu, pelaku dulu baru kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab berbeza dia. Minum saya. Jadi minum dulu kata kerja dulu baru saya. Minum bahasa Arab dia syariba yashrabu. Syarib tu. Tu sebagai fa'il dia. Tu maknakan saya. Syarib tu. Minum saya. Minum dulu kata kerja dulu baru pelaku dia, saya dia. Jadi bahasa Arab terbalik dia. Kata kerja dulu baru pelaku. Itu dalam bahasa. Itu ada di nota di sini dalam kitab tu muka surat 26. Ni. Keduduk apa ni? Untuk menjadi fa'il, sesuatu kata ganti nama atau kata nama mesti kedudukannya selepas kata kerja. Dr. Warusli dah bagi warna merah sini jelas-jelas. Kedudukan fa'il tu selepas kata kerja. Sebab itulah ta ni kan selepas kata kerja. An'amta ini sebagai fa'il. Ta tu bermaknakan kamu. Okey. Okey. Lepas tu yang na ni Ustaz. Na ni kan makna dia kami. Kami. Kenapa tak kami ni sekali jadi pelaku dia? Kenapa tak kami? Kami tu dia sebagai mangsa. Nanti kita akan bahas lagi yang tentang yang na yang macam ni pada kaedah-kaedah selepas ni. Okey. 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 Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam fi'il, kalau yang ni tadi kan saya cakap makna dia kami. Ni kami kalau pakai na untuk fi'il mudhari'. Dr. Rusli dah tulis tabel dia.
Kalau fi'il mudhari' tu diawali oleh ya, bermaknakan dia. Jadi kalau kita sini kan na'budu. Sini na'budu. Kita ubah jadi ya'budu. Nun ni kita ubah jadi ya, ya'budu. Maka makna dia adalah dia menyembah. Kalau kita ubah jadi pakai ya sana na'budu, ubah jadi a'budu, makna dia saya menyembah. Sebab tu dalam surah Al-Kafirun la a'budu, saya menyembah, saya tidak menyembah. A'budu. Sebab tu saya. Kalau ta'budu, makna dia awak atau dia. Ni pakai ta di awalan dia. Kalau na'budu yang ni tadi pakai kami, makna dia atau kita. Okey. Jadi ini hanya simbol fi'il mudhari'. Simbol saja, tapi juga dia boleh menentukan makna. Tapi jangan cakap langsung itu fa'il, tak. Itu bukan fa'il. Itu hanya sebagai simbol sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita salah dalam menentukan fa'il, boleh tersalah makna dari satu ayat Al-Quran. Jadi jangan sampai kita tersalah. Cuma tuan-tuan jangan risau. Nanti ada kaedah terpilih ke-9, ni sekarang 8, yang ke-9, ke-10 itu masih berkenaan dengan fa'il atau pelaku. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Cuma hari ini yang mesti kita ketahui bahawasanya fa'il tu ada dua bentuk. Ada yang mustatir, yang tak tampak atau tersembunyi. Ada yang zahir, yang nampak. Yang dua ni dia tak tampak. Selepas fi'il ni tak ada apa-apa. Selepas fi'il tak ada apa-apa, kosong je. Ni tak nampak nama dia. Kalau sini ni tak nampak juga, sebab tak ada fa'il. Kalau yang sini ni nampak ta ni sebagai fa'il. Nampak dia. Nanti kita akan perdalam lagi di kaedah 9, 10. Okey. Tuan-tuan, untuk lebih kuatnya pemahaman kita tengok dalam surah ni, dalam surah Yasin ni. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha'u Allah at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Anfiqu. Dr. Rusli dah bagi, kalau dia pakai baris bawah, nampak? Kalau dia pakai baris bawah, itu fa'il tu. Yang waw ni baris bawah kan? Ini fa'il, ini fa'il. Ini fa'il, ni Allah ni fa'il sini. Dia kan ni fi'il dia. Fi'il dia, selepas tu Allah ni sebagai fa'il, sebab Allah ni terletak selepas fi'il. Ni fi'il dia, ni fa'il dia. Jadi dah Dr. Rusli dah tulis, dah bagi baris itu sebagai fa'il. Kalau tak ada baris, tak nut'imu ni kata kerja ni ada merah ni, tapi tak ada baris selepas dia. Tak ada kata kerja yang berbaris, tak ada kata nama yang berbaris bawah sebagai fa'il. Maknanya kata fa'il dia tersembunyi. Nut'imu ni makna ni macam ni lah. Pakai nun di awalan dia kan. Pakai nun, nut'imu, na'budu. Nut'imu ni makna dia memberi makan. Berarti nut'imu maknanya kami memberi makan. Ni pun ini fa'il Allah. Razaqa, memberi rezeki, Allah memberi rezeki. Mana lagi? At'amah. Ni fa'il dia memberi makan. Ni nanti cara nak memaknakan fa'il ni, nanti ada kaedah dia. Okay. Sekarang kita cuma nak bezakan antara fa'il atau pelaku yang nampak dan tak tampak sahaja. Itu saja kita bahas. Okay. Sekarang kita tengok latihan sebelum habis. Latihan dia. Jadi kalau yang tersembunyi atau tak tampak ni namai mustatirun. Bukan mustatirun. Mustatirun. Kalau yang nampak zahirun. Okey. Zahirun. Kita tengok sini. Ini ayat dia. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ini sampai habis. Ini surah, ini ayat-ayat dia. Di bawah ni latihan dia. Latihan ni sesuaikan dengan ayat Yasin, surah Yasin tadi. Contoh, idrib. Fa'il dia mana? Ni idrib ni makna dia kamu pukullah. Engkau. Jadi kalau pukullah, pukullah fil amar kan? Makna dia engkau, kamu. Berarti dia mustatir, tak nampak dia. Sebab dia idrib ni dot, ra dan ba ini kata kerja saja. Lahum ni tak boleh difa'il. Ni mustatir. Izja'ahal mursalun, mana fa'il dia? Okey.
Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu makna fa'il dia dari segi makna. Tuan-tuan cari dalam Al-Quran makna dia. Jika datang kepada dia para utusan. Siapa yang datang? Para utusan. Berarti utusan ni sebagai fa'il. Berarti fa'il dia zahir. Boleh juga dari tahu dari segi makna dia. Okey, sila tuan-tuan dan puan-puan kerjakan latihan-latihan ni. Kalaulah memang tak faham, nanti kita pada muka surat, pada kaedah terpilih 9, 10 kita akan lebih kuatkan lagi pemahaman kita mengenai fa'il atau pelaku ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan boleh dipahami dan mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz Agong kerana menyampaikan bahagian beliau iaitu teknik memahami Al-Quran. Sekarang kita terus ke bahagian yang ketiga. Okey. Kita terus kepada bahagian yang ketiga iaitu bahagian perkataan seerti. Tuan-tuan yang ada buku ni, tuan-tuan yang mempunyai buku ini, boleh tuan-tuan buka pada muka surat yang ke-219. Baris yang nombor 2, walaja dakhala. Dan tuan-tuan tambah satu lagi iaitu sola. Bukan sola yang sedut matahari tu, serat matahari tu, itu tenaga solar. Ada projek besar tenaga solar di Sarawak. Isu yang besar. Okey. Sekarang pen. Okey. Daripada walaja. Okey, walaja. Satu lagi apa? Kita padam bagi cantik sikit. Walaja. Okey, ni makna masuk. Satu lagi, dakhala. Ni makna masuk. Satu lagi maknanya adalah sola. Sola apa makna masuk? La yaslaha illal ashqa. Nampak? Dalam surah Al-Laili idza yaghsha. Sola yasla. Walaja yaliju. Kita nak huraikan yang ni loh untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena faham yang pertama, walaja. Okey, yaliju. Okey. Yang kedua adalah awlaja. Yuliju. Ilajan. Ini semua masuk. Nampak? Walaja yaliju adalah masuk. Dakhala masuk juga. Ini masuk yang lebih sempit, lorong sempit, lubang yang sempit. Ini dakhala masuk jalan yang luas. Itu perbezaan dia. Walaja yaliju masuk, tetapi ini adalah fi'il apa? Fi'il lazim. Ini fi'il muta'addi. Apa maksud lazim muta'addi? Di sini tak ada maf'ulun bih.
walaja Muhammadun. Muhammad telah masuk. Masuk mana? Fis saqab. Contoh, dalam lubang. Tak ada maf'ulun bih. Kalau aulaja yuliju ada mutaaddi. Ada maf'ulun bih dia. Macam dakhala juga. Dakhala fi'il lazim. Tak ada maf'ulun bih. Kalau ada khala yudkhilu memasukkan, ada maf'ulun bih. Mutaaddi kita panggil. Okey Setakat tu jelas. Dalam Quran selalunya kalau kita dengar dalam surah Al-Hadid pun ada yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Suratul Hadid juzuk 27. Tuan-tuan tengoklah ayat ke berapa. Dalam ayat 7 8 begitulah. Tuan-tuan tengok selalunya aulaja yuliju ni dia seiring dengan al-ilmu ataupun al-qudrah. Apa maksud ilmu? Sebab tu suratul Hadid ada sebut yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun. Alimun tu makna benda ilmun. Sebab masuk ni benda yang halus yang tak dapat kita cam. Contohnya siang malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah Ta'ala memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Jadi benda tu kita tak boleh nampak. Seolah-olah dia benda yang bercantum. Siang tu malam, malam tu siang. Dia tak ada malam, keluar dulu malam, kemudian siang pula datang. Tak ada. Dia terus seolah-olah benda yang satu. Itu benda yang halus, pertukaran yang halus, seolah-olah benda yang satu. Selalunya juga ada qudrah, menunjukkan kekuasaan Allah. Wa huwa ala, dalam wirid kita selalu baca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tulijul laila fin nahari wa seolah-olah ada kena-mengena. Al-qudrah al-ilm. Okey? Sebab tak siapa boleh tukar siang malam melainkan Allah Taala. Nampak jelas? Itu perbezaan antara walaja yaliju. Tuan-tuan yang baru mengikuti kita, jangan lupa yang mengikuti kita pada buku Ustaz Wan Rosli ni, buku ini kita pada muka surat 219 pada baris yang kedua. Okey. Kemudian dalam Quran ada sebut juga tau. Banyak tempat lah dalam suratul Luqman, suratul Hajj ada sebut. Tuan-tuan boleh cari perkataan ni walaja yaliju ni. Dalam suratul Al-Hajj juzuk ke-17, halayan yang ke-9 lah Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa anna Allah sami'un basir. Kalau tak salah lah. Jadi itu dalam suratul Hajj, tuan boleh rujuk balik kalau salah, betulkan lah 9 lain. Kemudian dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke berapa? Ke-8, 6 lai, 7 lai, 8 lai. Bukan 7 lai. 7 lai juzuk yang ke-8, apa dia? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa la yadkhulunal jannah. Lagi hatta yalijal, nampak? Yalijal jamalu fi sammil khiyata. Tuan-tuan rujuk Cuma kita nak bagi tahu tuan-tuan rujuk dalam Quran lah. Ayat ke berapa saya tak tahu, tapi itu yang ke-8, 7 lai. Tuan-tuan buka, rujuk. Tuan-tuan tengok di sini ada mengandungi makna apa?
Yadkhulu adalah masuk. Walaja yaliju daripada ni adalah masuk juga. Nampak Ni al-jamal. Ini nak bagi tahu, la tufattahu, orang yang mendustakan ayat Allah, orang-orang kafir ni, la tufattahu lahum abwabus sama', tak dibukakan pintu langit, rahmat tak ada kepada mereka. Wala yadkhulunal jannah, orang mendustakan Quran, orang kafir, mereka tak dapat masuk syurga. Mereka tak masuk syurga. Syurga tu luas, pintu dia luas. Jadi masuk syurga dipanggil dakhala yadkhulu. Di sini. Dakhala yadkhulu. Tetapi bila mana digunakan masuk unta dalam lubang jarum. Masuk unta dalam lubang jarum. Apa maksudnya? Indahnya bahasa Quran, dia tak sebut hatta yadkhulal jamalu fi sammil khiyat, digunakan yalija. Kerana masuk itu laluan yang sempit. Di sini tidak diiktibar bagaimana laluan yang sempit itu, tapi diiktibar ibtidaan, iaitu permulaan nak masuk tu. Itu yang penting. Dia tak cerita nak masuk tu dalam tu laluan sempit, tak ada. Ini nak ceritanya walaja yaliju ni adalah permulaan nak masuk tu macam mana. Itu yang sempit. Dia tak ceritalah dalam tu macam mana ke apa. Yang penting mula nak masuk tu. Okey? Hatta yalijal jamalu, sehinggalah memasuki jamal, unta, dalam lubang yang sempit. Mana unta ni nak bagi tahu, besar unta, kapal, tali kapal nak masuk lubang jarum. Tali kapal tu besar, jerut orang boleh mati. Unta besar nak masuk lubang jarum, memang tak boleh lah. Nak masuk pintu rumah kita pun tak tahu muat tak muat. Nak masuk lubang jarum memang tak boleh masuk, sebab dia sempit. Dia tak cerita laluan jarum tu, nak cerita permulaan lubang jarum tu. Jadi di sini apa nak bagi tahu, halusnya ibarat ataupun ta'bir, uslub yang Allah Ta'ala sebut di sini, iaitu orang kafir ni syurga memang tak masuk lah. Tak masuk syurga tu sehinggalah unta dapat masuk lubang jarum. Maksudnya mustahil lah mereka masuk. Memang unta tak boleh masuk lubang jarum. Nampak Itu kehalusan lah yang digunakan dalam Al-Quranul Karim. Okey. Itu untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, perbezaan antara walaja ataupun aulaja. Aulaja atas wazan af'ala yuf'ilu, muka surat 14, tuan-tuan tengok nombor 2, kolom nombor 2. Dakhala yadkhulu adalah masuk. Itu yang kita nak huraikan mengenai dengan walaja, jalan yang sempit, dakhala yang luas. Banyak lagi dalam Quran, tuan-tuan boleh rujuklah mengenai dengan ayat walaja yaliju ataupun dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu ni memang banyak dalam Quran. Dalam suratul Fajri ada wal fajri wal layalin ashr, ayat jelas sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli daripada dakhala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli, sekali lagi wadkhuli jannati daripada dakhala. Itu banyak Okey. Kemudian kita nak lihat pula sekarang ini apa dia? Iaitu mengenai dengan mengenai dengan solar. Bukan tenaga solar solar iaitu masuk. Cuma solar ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, solar ni dia dalam bahasa Arab dia agak luas. Dia ada solia. Solia fi'il madhi dia. Masdar dia adalah apa? Salian. Satu lagi solat. Okey. Solat. Masdar dia apa? Masdar dia adalah solan. Ni dalam bahasa Arab secara umumnya. Tuan-tuan nampak Solia, solian. Ini verb past tense, ini adalah noun. Apa maksud solia, solian? Sola, solan. Sola apa? Solan. Ini
digunakan untuk apa ni? Menjala ikan. Ini digunakan untuk apa? Untuk panggang. Membakar. Tuan-tuan nampak bila mana solian ketika mana nelayan nak apa? Nak tebarkan, nak hamparkan dia punya jala, perbuatan tersebut dipanggil solian. Kalau solan, masdar dia lain tu. Solan yang dalam ayat Quran, la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Sola yasla ni banyak juga dalam Quran. La tasla naran hamiyah. Bukanlah. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ni tasla daripada mana? Daripada sola yasla. Dalam surah apa tu? Surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Daripada sola tasla. Masuk dalam neraka. Tapi makna asalnya adalah panggang dalam neraka, tapi masuk dalam neraka lah. Solar ni masuk, tapi dia masuk bukan masuk benda yang baik ni, masuk dalam api untuk panggang. Itu dipanggil solar yasla solan. Boleh Itu perbezaan dia. Dalam Quran solar selalunya masuk api neraka. Okey. Kemudian sekarang ni dalam Quran kalau kita lihat perbezaan lagi ni. Dia walaupun daripada dakhala, tapi pecahan dalam Quran dia banyak tau. Contohnya dalam suratul Isra, 4 lai 1 muka surat 4 lai 1 muka surat. Tuan-tuan boleh buka juzuk ke-15 suratul Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Mudkhala sidqin. Lagi wa akhrijni mukhraja sidqin. Kemudian wa adkhilni, betul wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Okey, tak apalah sampai habis. Mudkhala akhrijni. Satu lagi dalam surah Taubah. Surah Taubah 6 lai 7 lai semuka. 7 lai semuka, juzuk yang ke berapa? 10. Juzuk ke 10, 7 lai 1 muka. Ada ayat Al-Quran. Ayat apa tu? Law yajiduna malja'an yajiduna. Okey. Law yajiduna malja'an aw mugharatin aw muddakhalal. Bukan mati tau, tapi sabdu muddakhalal law. Okey. Ilaihi wa hum yajmahun. Sekarang kita nak highlight di mana? Tuan-tuan nampak tak perkataan mudkhala? Nampak tak perkataan muddakhala? Nampak? Jadi di sini apakah perbezaan yang halus dalam Quran? Ini daripada perkataan apa ni? Ini daripada perkataan dakhala. Bukan di sini, bukan di sini. Okey? Okey, sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat dakhala. Okey. Contoh ayat ni. Law yajiduna malja'an. Mereka orang-orang munafik ni, kalau mereka dapati malja'an, tempat berlindung, au magharatin, ataupun gua-gua, au muddakhalal, ataupun lubang-lubang kecil, lubang-lubang kecil yang boleh nyorok bawah bumi, macam babi nyorok, macam ular sorok bawah bumi, bawah tanah.
lawallau ilaihi wa hum yajmahun, mereka akan lari wa hum yajmahun, dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya apa, orang munafik ni tujuan mereka tak ada lain, nak lari dari peperangan. Tak kira lah lubang mana pun yang boleh, yang penting mereka dapat lari, tak nak sertai peperangan. Jadi muddakhalan, tempat masuk. Maksudnya muddakhal ni tempat masuk yang susah nak masuk. Sebab dia sempit ke kecil, nak masuk dia tak dapat, tidak memerlukan satu kekuatan dan kesungguhan, dan kena bersungguh-sungguh. Sebab bila mana iddakhala yaddakhilu, muddakhalan makna masuk tetapi memerlukan ijtihad, sungguh-sungguh, usaha. Dan inilah mubalaghah dalam masuk. Dia tak boleh masuk macam masuk rumah, tak boleh. Dia kena masuk yang sungguh-sungguh. Kena bersusah payah. Itu dipanggil sebagai masuk. Muddakhal. Tempat masuk, tapi tempat masuk yang susah. Dia tak boleh masuk sambil lewa je. Dia kena usaha. Kalau masuk sambil lewa, tak akan boleh masuk. Okey? Kalau di sini mudkhala sidqin, makna tempat masuk yang baik. Adkhilni wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku bukan daripada jangan pula doa keluarkan aku daripada tempat yang baik, makna keluarkan aku ke tempat. Ni dari masukkan ke tempat yang baik, keluarkan aku ke tempat yang baik. Okey. Jadi di sini tuan-tuan dapat belajar ada beberapa perkara. Apa dia tu? Di sini tuan-tuan dapat belajar beberapa perkara dalam sirah ataupun pembentukan kalimah. Apa dia tuan-tuan dapat belajar? Yang pertama adalah madkhal. Madkhalun. Yang keduanya adalah mudkhalun. Mudakhalun. Yang ketiganya adalah apa? Muddakhalun. Nampak? Muddakhalun. Nampak? Tiga perbezaan yang sangat ketara. Madkhalun, mudkhalun, muddakhalun. Tuan-tuan dapat belajar benda tu. Jadi di sini madkhalun daripada apa? Daripada perkataan dakhala, dan dia adalah zaraf. Apa maksud zaraf? Sama ada tempat masuk ataupun masa masuk. Madkhala daripada fi'il sulasi 3 huruf. Boleh. Muddakhal daripada fi'il yang 4 huruf. Daripada adkhala. Nampak? Dakhala daripada fi'il 3 huruf. Dakhala yadkhalu. Zaraf ataupun zaraf, kita panggil zaraf zaman ataupun makan dipanggil madkhal. Ambil buku saraf, dipanggil madkhal. Mudkhal adalah daripada adkhala, 4 huruf. Adkhala yudkhilu. Jadi mudkhal ni ada mengandungi zaraf. Zaraf ni apa? Sama ada masa masuk ataupun kita panggil apa? Tempat masuk, ataupun satu lagi kita panggil dia masdar, isim masdar. Apa maksud isim masdar? Iaitu kita panggil noun, iaitu kemasukan. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan boleh dapatkan juga kepada kat tempat kami, buku Tasrif dan juga I'lal Al-Fatih. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Semua ni dihurai secara perinci semua. Daripada sulasi 3 huruf, rubai 4 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf, semua diletakkan pecahan-pecahan kolom, fi'il madhi, past tense, present tense, noun, zaraf, kemudian apa lagi, fi'il nahi dan sebagainya, semua diletakkan dalam tu. Tuan-tuan dapatkan buku tu lah. Kalau untuk nak dapatkan buku, tengok di website kita lah. Mungkin admin kita ada masukkan nombor telefon untuk dapatkan buku. Muddakhal adalah apa? Muddakhal ni daripada fi'il 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5 huruf yang bersatu ni ada 2 huruf lah maksudnya. Jadi ni semua 5 huruf.
Maksudnya apa? Maksudnya sama juga. Sama ada dia, kita panggil dia masdar, dipanggil masdar mimi, masdar mimi, ataupun dia adalah zaraf zaman ataupun makan, tempat masuk atau kemasukan. Tapi dia 5 huruf. Nampak? Cuma kita nak bagi tahu dalam ayat ini, nampak, wa adkhilni mudkhala sidqin. Adkhilni. Tuan-tuan nampak adkhilni. Adkhilni. Masukkan aku. Siapa yang masukkan? Ini dari siapa yang masukkan? Allah Taala yang masukkan aku. Akhrijni, keluarkan aku. Siapa yang keluarkan aku? Allah Taala yang keluarkan aku. Sebab kita tak mampu untuk kita masuk sidq, mudkhala sidqin, tempat yang benar. Tak mampu kita nak masuk, melainkan Allah Taala yang masukkan kita. Wa akhrijni mukhraja sidqin, kita tak mampu keluar ke tempat yang benar, melainkan Allah Taala yang keluarkan kita pergi ke tempat yang benar. Nampak Jadi maksudnya masuk, dakhala yadkhulu, masuk yang mudah. Tapi adkhala yudkhilu, Allah Taala yang memasukkan kita, kita tak ada kuasa nak masuk, tak mampu. Nampak? Inilah 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Saya rasa sekadar itu saja penyampaian saya pada pagi yang mulia ini. Pesanan yang paling utama saya bukan nak promote buku ke apa, tapi tuan-tuan nak dapatkan ilmu, perlulah buku. Okey. Dapatkan buku ini yang penting dahulu, dan juga buku nahwu dan juga saraf. Sebab ini penerangan saja, tuan-tuan tak, mungkin yang tak biasa belajar tak faham, perlu rujuk kepada buku. Dan buku ini kita bincangkan. Ini dah siri yang hampir ke-30 Kita pelan-pelan, kita merangkak perlahan-perlahan. InsyaAllah Allah Ta'ala buka kefahaman kepada kita. Dan saya juga selaku moderator pada pagi yang mulia ini, saya harapkan apa yang disampaikan ini Allah Ta'ala memberi kefahaman yang baiklah kepada kita, dan juga umumnya seluruh kaum muslimin yang hendak mendalami ilmu Al-Quran. Dan tuan-tuan boleh tekankan share, button share, supaya ilmu kita tersebar luas, seluruh alam kita nak. Mana orang di Nusantara ni, orang-orang Melayu, Indonesia, Thailand semua, mereka dapat manfaat bukan sekadar di Malaysia, bahkan di Asia kita yang faham bahasa Melayu yang kita huraikan. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kefahaman, mereka terbuka hati untuk mendalami bahasa Al-Quran. InsyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.